siapa yang dah buat baja kompos ni? Yang hantar dekat cikgu adalah Fawaz hantar. Okey. Adalah apa ni Putino Idina kot hantar. Okey, baru ada beberapa orang je hantar cara buat baja kompos ni. Okey. Fawaz dia tak buat baja kompos, dia buat baja guna nasi basi yang cikgu suruh buat tu kan. Okey, beza baja kompos dengan baja cecair tu. Okey, baja cecair tu adalah bila awak buat, boleh juga buat baja dekat pokok, dekat tanaman, boleh suburkan tanah dan juga bila kita masukkan baja organik tu, baja mold tu dalam baja kompos, okey, nanti awak punya baja kompos dia tidak busuk tau. Dia mencegah bau busuk baja kompos ni, sebab baja kompos ni dia bau busuk lah sebab dia campur dengan sisa-sisa makanan kan. Dia bau busuk. Tapi kalau awak masukkan sekali dengan baja mold, okey, baja kompos awak kurang bau busuk dan juga dia punya cepat jadilah. Maksudnya sisa makanan tu cepat terurai. Sebab dia menambahkan bilangan mikroorganisma. Contohnya 20 ekor mikroorganisma. Bila kita tambah dengan baja organik, baja mold tu, dia tambah lagi ada 50 mikroorganisma tengah bekerja. Jadi dia mempercepatkan penguraian sisa makanan. Okey, sampai situ faham tak? Kenapa kita buat baja mold tu? Sebab tujuan dia untuk mempercepatkan pembentukan baja kompos. Satu lagi untuk mengurangkan bau busuk baja kompos ni. Okey, setakat tu semua faham tak? Faham tak? Hello? Faham ke tak faham? Senyap je. Senyap je. Ada orang ke tak ada orang tah? Ada orang ke tak ni? Faham. Okay, so kita tengok sikit pasal amalan 3R. Okay, amalan 3R ni ialah reduce, reuse dan recycle. Okay, reduce ni maksudnya ada bahan-bahan buangan kita tu boleh digunakan semula. Okay, contoh dia beg kita semula, boleh guna semula. Maksudnya apa ni? Contoh dia macam balang-balang jam kan. Lepas tu mak awak guna semula untuk letak letak cabai ke, letak sayur-sayuran ke, ataupun balang tu buat letak bekas pensel ke. Okey? Yang tu dia mengurangkan penggunaan bahan buangan seperti beg plastik. Reduce. Okey, yang tu ialah guna semula, reuse. Okey, macam botol balang tu kita guna balik untuk letak cabai yang dah blender ke. Okey, maksudnya kita guna semula, kita tak buang. Okey. Contoh dia dekat sini dia bagi contoh ialah tayar buruk kita gunakan sebagai pasu bunga. Yang reduce ni ialah penggunaan untuk mengurangkan penggunaan plastik. Okey, biasa sekarang ni dekat Tesco pun dia tak sediakan beg plastik dah kan. Kebanyakannya tempat beli belah dia tak sediakan beg plastik. Siapa nak beg kena kena bayar. Suara cikgu lekat-lekat. Tak, cikgu, tak. Tak ada dah? Okey. Okey dah. Mungkin line kot. Sekarang ni okey tak? Okey. Okey. So, suara cikgu jelas kan? Jelas. Okey. So, reduce ni maksudnya kita guna benda yang boleh contoh dia beg kita semula. Beg kita semula ni dia boleh mereput biasanya. Macam Tesco dia guna beg plastik dia boleh mereput.
Sebab beg plastik dia tu buat daripada tumbuh-tumbuhan. Benda yang boleh mereput. Okey, sebab tu tak tahan lama. Kalau awak simpan beg plastik Tesco tu tak boleh simpan lama-lama. Dia memang dia akan mereput. Cuba awak simpan dekat dalam kabinet setahun ke apa kan. Tengok-tengok nanti bila awak buka balik tengok dia dah reput beg tu. Dia keluar dia punya plastik-plastik tu. Okey. Ni ialah, so amalan 3R ni ialah cara untuk mengurangkan bahan buangan. Okey, ada juga kita recycle. Jadi macam tahun lepas, murid tahun 6 tahun lepas, dia ada buat projek untuk recycle ni. Jadi untuk topik ni juga, awak boleh buat projek recycle. Okey. Dan ada juga projek recycle ni ada yang pertandingan. Okay. Boleh tengok dekat Facebook ke, dekat internet ke, apa-apa saja pertandingan boleh masuk. Okay. Untuk yang tahun 6, awak ada projek baja kompos ataupun baja mold, baja kompos, baja mold dan juga buat barang kita semula. Okey, awak nak buat bekas pensel ke apa ke, nanti cikgu akan letak video dalam dalam WhatsApp. Okey, dalam WhatsApp untuk awak tengok contoh murid tahun lepas buat. Okey. So, pengurusan bahan buangan secara terancang. Okey, kita tengok bagaimana bahan buangan yang kita buang hari-hari ni diuruskan oleh pihak, kalau dekat Kedah siapa yang urus? Siapa nama ke syarikat tu? Kalau dekat KL, Alam Flora. Kalau dekat Kedah ni apa nama dia? Apa ke nama? Nama orang yang buang-buang sampah. Syarikat apa tu? Cikgu lupalah. Apa ke nama dia? Dekat Kedah ni. Sada. Bukan, Sada tu urus air. Yang buang sampah. Sekejap, cikgu cari. Pengurusan bahan buangan di Kedah. Kita tengok dekat Kedah siapa ya? Siapa tahu? Syarikat apa yang buat? Mana Taufik tadi ni? Cikgu terhilang. Dia punya ni. Taufik kena masuk balik. Taufik ada tak dalam ni? Tadi dia nak masuk tapi cikgu tak tertekan dia. Dan dia Dia tak ada. Ya, dia tak ada. Tadi dia nak masuk. Tapi tak boleh. Dia tak, cikgu ni, cikgu tak receive dia, tak approve dia. Okay. So dekat sini, dekat Kedah cikgu tak ingat apa nama dia. Dia start dengan huruf I, tak salah cikgu. JPSPN? JPSPN tu kerajaan, ni syarikat. Siapa? Idaman. Idaman. Idaman ke? Idaman Ya, cikgu. Betul Idaman? Ya kot. Alam Idaman ke? Alam Idaman ke nama dia? Okey, nanti kita check balik. Okey, so tak kisahlah apa-apa company pun, apa-apa syarikat pun yang menguruskan bahan buangan, inilah dia punya proses. Mula-mula dia kutip-kutip dekat perumahan. Kalau misalnya kata dekat kampung-kampung, awak kena pergi buang sendiri dekat tong yang besar kan. Sampah-sampah ni. Kalau dekat perumahan, kawasan perumahan macam Taman Tunggu Sarina ke Taman Jita ke, okey,
lori sampah ni akan kutip. Okay. Lori sampah ni akan kutip, lepas tu dia akan letak dekat pusat pengumpulan sampah. Lepas tu dekat pusat pengumpulan sampah ni, bahan buangan ni diasingkan ikut jenis. Macam tong sampah yang ada dekat sekolah kita tu, tong recycle, yang mana boleh recycle, yang mana boleh, yang mana tak boleh. Okay, diasingkan. Okay, botol ke, botol kaca ke, tin aluminium ke. Okay. Kertas-kertas ke semua dia asing kat sini. Lepas tu dia akan yang mana yang boleh bakar, yang mana yang tidak boleh bakar. Okey, yang mana yang boleh dikita semula macam bahan buangan seperti kertas, okey. Dia akan buat padat macam ni. Okey. Dia akan pergi dekat kilang memproses bahan buangan. Okey, dia akan jadikan beg kertas yang baru. Cikgu pernah praktikal dekat kilang kertas. Kilang kertas tu dekat dengan KLIA. Okey, kilang kertas yang paling besar dekat Malaysia. Nama kilang kertas tu ialah Genting Sanyin. Okey, cikgu pernah praktikal kat situ. Awak tahu tak? Kertas-kertas yang kita buang ni, dekat kilang ni dia proses balik. Okey, dia proses balik, dia jadikan apa tahu? Dia jadikan bekas teluk. Jadi bekas teluk tu sebenarnya daripada sampah-sampah kertas yang tak guna. Tahu? Okey. Dia jadikan bekas telur. Lepas tu dia akan jadikan kertas-kertas mana lagi lah. Lepas tu kan sebenarnya tisu, tahu tak tisu-tisu yang kita guna ni? Sebenarnya daripada kan kilang kertas, okey dia dah buat kertas kan, dia buat kertas, lepas tu dia ada juga sisa-sisa dia. Sisa-sisa yang dia tak guna tu, dijadikan tisu. Maksudnya tisu tu sebenarnya, kalau kita nampak tisu tu warna putih bersih, sebenarnya tisu lah benda yang paling kotor sekali sebenarnya. Sebab buat daripada recycle je. Okay. Hak lebih-lebih je. Maksudnya hak sisa-sisa lebih-lebih buat kertas ni. Tapi buatlah tisu. Okay. Sebenarnya tisu-tisu tu kita nampak putih kan. Putih nampak macam bersih lah kan. Sebenarnya tisu lah benda yang kotor sebenarnya. Dia buat daripada benda recycle. Okay. Jadi sebenarnya yang paling bersih sekali ialah kain lah. Kain yang awak guna kat rumah tu, kain tuala yang awak buat kat rumah tu, yang awak guna kat rumah tu lah yang paling bersih. Sebab kita boleh basuh balik kan. Lepas guna kita basuh balik. Okay. Tapi biasalah tisu kan senang kan. Kita nak lap-lap apa-apa kita pakai tisu lepas tu kita buang. Sebenarnya tisu tak ada lah bersih sangat. Nampak je putih. Tapi sebab buat daripada kertas-kertas recycle ni. Okay. Kemudian kita tengoklah juga ketolan bahan buangan plastik ni dia akan proses-proses, dia akan jadikan botol plastik yang baru. Okay, sama juga dengan bahan buangan logam. Contoh dia macam komponen-komponen elektronik kan. Okay, dia proses-proses untuk jadikan tin, aluminium. Okay, sebut bahan kaca ni dia proses-proses balik buat kaca yang baru. Okay, yang mana yang tak boleh, bahan buangan yang tak boleh dikita balik ni, tak boleh dikita semula, yang 3R ni, kita semula tu maksudnya yang boleh kurangkan penggunaan bahan buangan, boleh guna semula dan boleh kita semula. Okay. Okay, dia akan masuk dekat dalam incinerator. Incinerator ni macam satu tangki lah. Satu tangki yang ada suhu yang sangat tinggi. Okay, incinerator ni. Okay, sisa daripada incinerator tu dihantar ke tapak pelupusan sampah untuk dilupuskan. Maksudnya dia akan tanam lah, tanam. Berlapis-lapis.
Okey, lepas dia masuk dalam incinerator ni, dia akan hantar ke tapak pelupusan sampah. Jadi tapak pelupusan sampah tu dia akan berlapis-lapis lah. Dia akan padat tinggi lagi. Okey, dekat Kedah ni tak tahu tapak pelupusan sampah dekat mana. Okey. So dah habislah awak punya topik untuk bahan buangan ini. Okey, tengok sini. Terbiodegradasi. Okey, ada yang sisa makanan. Okey, yang tidak terbiodegradasi ni contoh dia. Okey. Kemudian kesan buruk. Kita tengok kesan buruk daripada bahan buangan yang tidak terancang. Okey, akan menyebabkan pencemaran air, pencemaran tanah. Okey. Masalah kesihatan, banjir sebab longkang tersumbat kan. Buang sampah merata-rata menyebabkan longkang tersumbat dan banjir kilat. Okey. Pembaziran tenaga. Okey. Pembaziran tenaga ni dari segi apa? Siapa ingat? Pembaziran tenaga ni dari segi apa? Dari segi apa pembaziran tenaga? Tengok kat sini balik. Tengok dekat sini balik. Pembaziran tenaga dari segi apa? Okey, pencemaran yang ini kan. Okey. Pembaziran tenaga dari segi apa? Inilah pembaziran tenaga. Okey, berdasarkan carta palah bagaimana kita dapat menjimatkan tenaga dalam penghasilan bahan-bahan yang tidak terbiodegradasi. Jadi, kalau kita urus sampah secara terancang, maksudnya kita dah bagi-bagi dah. Yang mana kita semula, yang mana guna semula, yang mana boleh dikurangkan. Okey. Jadi kita dah jimat dari segi penggunaan tenaga. Jadi tak membazir lah daripada kita nak buat balik yang baru. Okey. Inilah maksud dia menjimatkan tenaga tu. Okey. So, okey, tengok sini. Cikgu rasa cikgu nak bahagikan awak dalam kumpulan. Kita tengok awak berdiskus dalam kumpulan. Okey, cikgu masukkan awak dalam kumpulan. Lepas tu awak masuk balik dekat Google Meet yang ini. Okey. Untuk yang ini. Soalan-soalan ni. Soalan nombor 1, 2, 3, 4, 5, 6. Okey. Sampai 5 lah. Okey, awak bincang dalam kumpulan. Okey. Bincang dalam kumpulan. Nanti kita nak tengok kumpulan mana yang dapat menjawab soalan-soalan ni dengan cepat. Soalan yang pertama ni. Okey, isikan jadual berikut mengikut jenis bahan buangan yang sesuai. Okey, racun rumpai. Jenis bahan buangan apa? Sisa toksik. Okey, kotak susu? Kertas. Kotak susu, okey, kertas. Kursi plastik? Plastik. Okey, najis kambing? Bahan kumpul dan tinja. Bahan apa? Bahan kumpul dan tinja. Apa dia? Bahan kumus dan tinja. Bahan kumur dan tinja. Kulit pisang? Sisa makanan. Okey, besi buruk? Logam. Okey, cermin retak? Kaca. Okey, bagus. Okey, semua kumpulan respon bagus. Okey, soalan nombor 2. Yang berikut ialah bahan-bahan buangan yang akan dibuang oleh Amir. Kelaskan bahan-bahan buangan kepada bahan terbiodegradasi atau tidak terbiodegradasi. Okey, sebutkan huruf-huruf yang terbiodegradasi. B, S, G, D, E, H. Sekejap cikgu.
Okey, yang mana terbiodegradasi? B. Okey. D. Yang mana terbiodegradasi? B. C. Okey, yang mana terbiodegradasi cikgu buat bulat. Okey, terbiodegradasi yang mana? B. C. D lagi? C. F. G. D. Yang ni terbiodegradasi kain ni. Ha. Okey, sini lagi? D. C. D. F. D. F. F terbiodegradasi. Terbiodegradasi yang boleh tidak terbiodegradasi. C. B, C lagi? D. H. D lah. D kan boleh terbiodegradasi lagi. G. E lagi? G. G ni pinggan plastik lah. Boleh terbiodegradasi ke? Okey, so yang ini saja yang boleh terbiodegradasi. Yang lain tidak terbiodegradasi. Maksudnya tak boleh mereput. Terbiodegradasi ni maksudnya boleh mereput. Kan nampak dah. Yang ni boleh mereput. Boleh mereput. Boleh mereput. Okey, yang ni tidak boleh mereput. Terbiodegradasi ni maksudnya tidak boleh Mereput. boleh mereput. Saya tak nampak pula. Tak boleh mereput. Okey, dah tengok yang ni pula. Susun langkah-langkah menguruskan bahan buangan domestik oleh pihak berkuasa tempatan mengikut urutan yang betul. Okey, yang mana dulu? S. Mana R. nombor Q. satu? S. S nombor satu. S. Q. Okey, S nombor satu. S, Q, Q. S, P. Q. R. I. R. P. R, P. P. Okey, kumpulan mana tu? Yang jawab tu. S, Q, R, P. Siapa? Kumpulan mana? Dua. Kumpulan dua. Okey. Betul lah tu. Betul lah ni. S, Q, R, P. Okey, soalan nombor 4. Apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasi secara tidak berhemah? Menyebabkan apa? Okey, menyebabkan apa? Apa jawapan? Pencemaran. Pencemaran dan penyakit kulit. Okey, pencemaran, Pembaziran terhadap penyakit kulit. Lagi? Dua je. Penyakit kulit. Apakah kesan pembuangan bahan buangan tidak terbiodegradasi yang tak boleh mereput? Pencemaran dan banjir kilat. Pencemaran. Jawapan B. dia pencemaran dan banjir kilat. Yang ni salah. B. Yang ini tidak. Tak boleh padam ke? Tak boleh padam. Okey, so jawapan dia ialah pencemaran dan banjir kilat. Kalau yang tidak terbiodegradasi maksudnya tak boleh mereput. Tidak berhemah maksudnya tidak diuruskan secara secara betul lah. Okey. Tidak berhemah contoh dia buang sampah merata-rata kan. Okey, soalan nombor 5. Ana dan rakannya menjalankan penyiasatan terhadap 2 bahan buangan yang ditanam di dalam bekas berisi tanah selama 4 minggu. Okey, yang ni dah buat baja kompos lah ni kot. Bukan baja kompos, ni nak test yang mana boleh terbiodegradasi, yang mana tak terbiodegradasi. Okey, apa yang berlaku pada bahan buangan ikan? Okey, apa jadi pada ikan? Ikan sedang meleput. Ikan sedang mereput. 4 minggu.
Kalau 4 minggu sebulan, maksudnya bukan ikan saudara kot. Yang nampaknya tulang ikan je lah. Ikan kelihatan tulang ikan sahaja. Kalau yang botol plastik? Tiada perubahan. Tiada perubahan. Tiada Hanya tinggal tulang ikan. Okey, kalau botol plastik? Tiada perubahan. Tiada perubahan. Okey, berikan satu inference. Okey, apa inference dia? Senang je inference. Ikan. Kan hanya tinggal tulang ikan. Inference lah. Kakak. Inference. Sebab apa tinggal tulang ikan je? Inference. Okey, kerana ikan adalah bahan buangan terbaiodegradasi. Manakala plastik, botol plastik merupakan bahan buangan yang tidak terbaiodegradasi. Okey, boleh faham? Boleh. Okey, tujuan. Boleh. Okey, tujuan eksperimen. Kenapa? Untuk menyiasat apa? Untuk menyiasat Untuk menyiasat hubungan antara jenis bahan buangan dengan keadaan bahan buangan. Siapa yang jawab tu? Jawablah pula. Untuk menyiasat Hubungan antara antara jenis bahan. Siapa yang jawab? Siapa yang jawab? Tak boleh disebutkan bahan buangan dengan keadaan bahan Bahan buangan dengan keadaan bahan buangan selepas 4 minggu. okey, dengan keadaan bahan buangan Selepas 4 minggu. selepas 4 Minggu. minggu. Okey, bagus. Okey. Bila buat kumpulan macam ni baru awak boleh jawab. Okey, selepas 4 minggu. Cikgu letak kat atas ni lah. Letak kat bawah ni lah. Okey, yang ini soalan untuk jawapan yang C. C Okey, D macam mana nak buat kesimpulan? D. Kesimpulan yang kamu boleh buat. Bahan buangan Jika maka lah, guna jika maka. Jika bahan buangan terbaiodegradasi, maka keadaan bahan buangan mereput. Itulah jawapan dia. Jika bahan buangan tidak terbaiodegradasi, maka bahan buangan keadaan bahan buangan tidak mereput. Okey, boleh? Boleh. Cikgu tulis sikit Okey, cikgu bagi satu. Kami dekat Jika jenis bahan buangan terbaiodegradasi, Tidak boleh maka keadaan bahan buangan mereput. Inilah. Okey. Alamak, susah betul nak hilang, nak buang tu. Sekejap D. Jika
Tutuplah, buang. Okey. Nak apa? Nak ni. Nak apa? Sekejap. Tablet. Kejap lagi. Kejap lagi membagi. Abang tak buka. Kita bahan buangan jika jenis. Tertinggal. Jika jenis bahan buangan terbiodegradasi maka keadaan bahan buangan mereput. Okey. Soalan nombor 6 ni nak jawab tak? Kita jawab sama-sama bagi habis lah. Okey, nyatakan maklumat yang dikumpulkan dalam penyiasatan. Bila dia tanya maklumat, maksudnya dia tanya PM dan PB. Okey, lekas senang je. Ambil je dekat graf tu. Maklumat yang ingin dikumpulkan. Apa dia? PM yang mana? PM yang mana? PM ialah bulan. Lambat sangatlah awak. Jumlah bulan plastik. PB yang ini. jumlah penggunaan bahan beg plastik. Sekejap, Tasmik buku apa? Ya. Tasmik buku apa? 2. Kafar buku 2. Oh, Tasmik 2.10. buku 2. Okey, tak apalah. Cikgu stop lah sekarang. Okey, nanti kita sambung yang ini Soalan nombor 6 ni kelas minggu depan pula lah. Okey? Okey, so nanti ada latihan. Minggu depan kita akan masuk tajuk baru. Okey, yang ini adalah projek untuk bahan 3R. Jadi projek ni boleh buat masa cuti sekolah. Okey, siapa yang tak hantar lagi poster guna Canva, baik awak buat. Dapat CJ tau. Sampai minggu depan boleh hantar lagi. Sebelum 20 hari bulan. Boleh hantar lagi kat cikgu. Masa cuti sekolah buatlah. Minggu depan lepas cuti kita akan masuk tajuk ni. Okey? Lepas cuti sekolah kita akan masuk tajuk ni. Lepas tu awak pun dah nak habis dah syllabus. Kita akan buat projek je lah bagi habis. Okey, yang ni boleh buat masa cuti. Buat je projek apa-apa, cikgu bagi contoh dekat WhatsApp. Okey, so tak ada apa dah. Terima kasih semua. Sebelum habis ni tolong jawab full sekejap. Okey. Cikgu bagi full. Boleh jawab dah cikgu. Belum, kejap. Ya. Sekejap. Okey dah, boleh jawab. Ada dua pool ada dua. Tengok dekat aktiviti, buka dekat aktiviti, lepas tu jawab pool. Cikgu, dah jawab dah. Okey, baru 5 orang jawab. Okey, ada lagi satu pool yang awak kena jawab. Mana cikgu? Ada satu je. Apa dia? Sekejap, baru nak launch. Sekejap Okey, jawab lagi satu. Adakah rasa berjalan? Siap. Okey, Dah, baru siap, nak orang jawab. Dah. Okey, cepat-cepat. Kita ada 14 orang sekarang ni. 13. Baru berapa orang jawab? Okey, siapa yang dah jawab boleh left lah. Okey. Cikgu. Terima kasih cikgu. Okey, sama. Siapa yang dah jawab boleh left.
Okey, terima kasih semua yang masuk ke cikgu punya apa ni? Kelas online. Okey. Bye-bye. Okey. Okey, terima kasih semua. Siapa dah jawab boleh left. Okey, Taufik boleh left. Dah jawab full dekat aktiviti. Orang ni siapa?